Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara bersama dengan saya pada petang hari ini. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Pada hari ini bertarikh 29 Januari bersamaan dengan hari Jumaat melalui Radio Duran Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Saya akan memulakan pengenalan bagi berita Nusantara edisi 29 hari bulan Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat mengenai keadaan cuaca sekitar Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan berdekatan dengannya. Dan menurut portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan berlakunya hujan dan berserta ribut petir di 1-2 tempat yang saya sebutkan tadi, dan malam hari pula tiada hujan. Dan oleh itu kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti yang kita sedia maklum, hari Jumaat kesesakan lalu lintas di sekitar Lembah Kelang, di sekitar Kuala Lumpur agak luar biasa seperti selalu. Dan oleh itu dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika memandu dalam keadaan hujan, menunggang motosikal dalam keadaan hujan, rancang perjalanan jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, dan yang paling penting awasi jarak kenderaan untuk mengelakkan sebarang kemalangan kerana keadaan hujan, jalan raya licin dan jarak penglihatan adalah terhad. Okey, Radi, apakah peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku pada tarikh 29 Januari ni, Radi? Ya, hari ini 29 Januari banyak peristiwa menarik yang berlaku pada hari ini. Antaranya yang pertama pada tahun 1845 di mana puisi naratif yang berjudul The Raven oleh Edgar Allan Poe diterbitkan buat pertama kali dalam akhbar New York Evening Mirror. Sedikit mengenai The Raven. The Raven adalah puisi naratif yang ditulis oleh penulis Amerika Syarikat yang bernama Edgar Allan Poe. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 1845. Terkenal disebabkan bahasanya yang digayakan dan musikal serta suasananya yang berunsur kesaktian ataupun supernatural. Ia mengisahkan seorang lelaki yang patah hati yang dikunjungi oleh seekor gagak bercakap dan perlahan-lahan menjadi hilang akal. Lelaki ini selalunya digambarkan sebagai seorang pelajar dan meratapi kehilangan kekasihnya yang diberi nama Lenore. Gagak tersebut sedang ia bertengger di atas ukiran kepala Palace, menghasut perasaan sedih lelaki itu melalui pengulangan kata nevermore, iaitu maksud tidak akan lagi. Puisi ini menggunakan beberapa unsur klasik dan juga budaya rakyat. Seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1886 di mana Carl Benz menfailkan paten ataupun hak cipta untuk kenderaan yang diberi nama motor wagon, kereta berkuasa petrol pertama yang berjaya. Motor wagon ni dia macam bicycle beroda 3 tapi dia sudah menggunakan enjin. Jadi boleh dikatakan kereta berkuasa petrol yang pertama. Sedikit mengenai penciptanya iaitu Carl Benz, yang nama penuhnya adalah Carl Friedrich Benz. Ialah seorang pencipta kereta daripada Jerman. Asalnya beliau bersama sahabatnya iaitu Gottlieb Daimler yang sezaman dengannya dipandang sebagai salah satu pencipta kereta bahan bakar bensin atau petrol. Beliau juga putera seorang mechanis. Dan pada tahun 1903 Benz pensiun dari Benz & Co tapi tetap sebagai anggota daripada papan pengawas hingga kematiannya. Perusahaan Benz dan Daimler bergabung membentuk Daimler-Benz pada tahun 1926 yang kemudiannya berganti menjadi nama Mercedes-Benz. Benz meninggal dunia pada tahun 1929 di Ledenburg di Jerman. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1959 di mana filem animasi Disney yang bertajuk Sleeping Beauty diterbitkan untuk pertama kalinya. Sleeping Beauty ataupun Puteri Beradu
adalah filem animasi keluaran tahun 1959 yang diterbitkan oleh Walt Disney dan ditayangkan pada 29 Januari tahun 1959 oleh Buena Vista Distribution. Filem ini diarahkan oleh Les Clerc, Eric Larson dan Wolfgang Reitherman. Kisah filem ini berdasarkan daripada cerita rakyat yang bertajuk yang sama dengan tajuk yang sama oleh Charles Perrault. Dan seterusnya, peristiwa yang terakhir berlaku pada tahun 1989 di mana negara Hungaria atau lebih dikenali dengan nama Hungary menjadi negara blok komunis pertama yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Blok komunis ataupun turut dikenali sebagai Blok Timur merujuk kepada negara-negara yang mengamalkan sistem komunis. Istilah blok komunis atau bahasa Inggerisnya blok Soviet digunakan ketika Perang Dingin untuk merujuk kepada kesatuan Soviet dan juga negara-negara yang sama ada sekutunya atau di bawah kawalannya. Itu saja peristiwa dan sejarah yang berlaku pada tarikh hari ini, iaitu 29 Januari. Okey, dan hari ini pula saya ingin berkongsi tips survival tips, 7 survival tips ke Korea Selatan. Tips ini dikongsikan oleh seorang lelaki yang bernama Amirul Lurima yang telah pun menetap 7 tahun di Seoul. Beliau merupakan graduan lulusan Mechanical Engineering di Korea University Seoul dan kemudiannya bekerja dengan Korean Airlines, dan kini Amirul menetap di Korea Selatan dan menjadi tour guide sepenuh masa. Okey, saya memang suka nak kongsikan 7 survival tips ini kerana bagi saya sekarang ni ramai suka ke Korea Selatan, bukan saja feeling-feeling winter sonata tu. Ada pelbagai perkara lain yang boleh dieksplor di Korea Selatan. Okey, antaranya yang pertama, tukar duit Korean won sebelum ke Korea. Ramai traveller yang ditemui mencadangkan untuk menukar duit ringgit ke Korean won di Malaysia. Benar kata mereka kerana tidak semua money changer di Korea menerima ringgit sebagai tukaran wang. Nilai ringgit yang rendah berbanding Korean won antara faktor utama. Jika ada money changer yang sanggup terima, nilai tukaran itu pasti lebih mahal berbanding money changer di Malaysia. Sebaiknya tukar sebelum berlepas ke Korea, jadi tidak perlu pening kepala untuk mencari money changer yang boleh fokus dan boleh terus fokus bercuti dan berbelanja. Okey, yang kedua, ketahuilah bahawa kos sara hidup di Korea Selatan agak tinggi. Seoul antara bandar yang mempunyai cost of living yang sangat tinggi di dunia. Walaupun kini mudah untuk mendapatkan tiket penerbangan ke Seoul dari Kuala Lumpur dengan harga yang murah, itu bukan bermakna kos percutian di Korea Selatan itu semurah tiket penerbangan yang didapati. Ramai juga traveller yang dijumpai menganggap harga barang di Korea Selatan lebih kurang sama dengan China. Kos belanja di Korea Selatan boleh dikatakan berkali ganda mahal dari Malaysia kerana kadar mata wang ringgit yang semakin mengecil berbanding Korea won. Okey, sebagai contoh, jika anda menaiki pengangkutan awam seperti subway ataupun bas, anda akan dikenakan bayaran sebanyak 1,200 won, iaitu berharga kalau tukarkan kepada ringgit Malaysia adalah RM4.50 ringgit Malaysia untuk sekali naik. 100 won akan ditambah mengikut jarak tertentu yang anda lalui. Selain itu, harga purata untuk satu hidangan makanan di restoran adalah 8,000 won, iaitu berjumlah RM30 Malaysia. Itu belum termasuk hidangan sampingan seperti side dish dan minuman. Oleh itu, membawa makanan dari Malaysia adalah salah satu cara untuk menjimatkan kos makan semasa bercuti. Untuk barang lain seperti pakaian, aksesori dan sebagainya, ia bergantung pada tempat dan kedai. Sebab itu selalu traveller bawa makanan paket daripada Malaysia seperti Brahim, produk instant, yang paling instant sekali adalah Maggi. Ya, betul. Kan?
Okey, yang ketiga, ini saya rasa kalau pergi ke mana-mana negara yang kita jelajahi, kita harus belajar bahasa mereka. Selain untuk memudahkan kita, ia juga sebagai salah satu cara kita menghormati kita berada di tempat mereka, dan itu salah satu cara juga untuk membuat orang kata apa, first impression ataupun permulaan bual kata, bual bicara. Okey, harus belajar basic bahasa Korea. Jika anda tahu basic bahasa Korea, ini sangat membantu. Masyarakat Korea sangat bangga dengan bahasa mereka. Mereka akan bercakap bahasa Korea dengan anda seperti mereka yakin yang anda memahami bahasa mereka. Tak ramai orang Korea yang cuba berbahasa Inggeris dengan traveller, kecuali di tempat lawatan pelancong, iaitu di tourist center ataupun lapangan terbang. Oleh itu, jika anda tahu basic Korean, sudah cukup untuk anda survive di Korea. Okey, antara bahasa-bahasa asas, perkataan-perkataan asas bahasa Korea adalah anasayo, iaitu hello ataupun apa khabar, omayeyo, berapa ringgit, odiyeyo, di mana, sigan, iaitu masa, masa maksudnya pukul berapa sekarang, wenchiok iaitu kiri, orienchiok kanan, dan chonwon adalah 1,000 won dan sebagainya. Okey, yang keempat, pastikan penginapan adalah berada di lokasi yang strategik. Ketika anda mencari tempat penginapan yang sesuai, pastikan lokasi hotel ataupun guest house yang anda tempah terletak di kawasan yang sesuai. Ada beberapa daerah yang menjadi tumpuan pelancong yang mempunyai ciri-ciri dan kelebihan tersendiri. Contohnya di Myeongdong, kawasan ini merupakan pusat membeli belah yang menjadi tumpuan traveller. Oleh kerana terdapat pasar malam di Myeongdong, kawasan ini agak happening dan hidup pada waktu malam. Jika anda menginap di kawasan ini, anda tidak cuma menghabiskan masa anda di dalam bilik saja. Anda boleh memanfaatkan masa percutian dengan berjalan di sekitar pasar malam di Myeongdong. Okey, ada juga boleh tinggal di kawasan Itaewon. Kawasan ini menjadi pilihan traveller Muslim kerana terletaknya masjid dan banyak restoran halal. Kemudahan mendapatkan makanan halal di sini antara sebab kenapa daerah Itaewon dijadikan tempat penginapan pilihan traveller. Walaupun di Itaewon terdapat banyak restoran halal, terutamanya restoran Pakistan dan Turki, di sini juga terdapat banyak bar dan kelab malam juga. Setiap malam, terutamanya pada hujung minggu, Itaewon akan dibanjiri oleh orang Korea dan pelancong asing yang datang untuk berhibur dan bersantai di bar. Kawasan ini mungkin tidak sesuai untuk anda yang bercuti dengan keluarga serta ada anak-anak kecil. Yang seterusnya, kawasan Jongno. Kawasan ini terdapat banyak hotel dan guest house murah. Jongno merupakan kawasan yang tidak terlalu bising dan lebih tenang. Lokasinya yang terletak berhampiran dengan tempat pelancongan seperti Insadong, Istana Gyeongbuk dan Cheongyecheon Stream menjadikan daerah Jongno antara kawasan pilihan traveller untuk mencari tempat penginapan. Yang kelima, harus fahamkan peta subway. Terdapat lebih daripada 10 line subway yang boleh menghubungkan daerah-daerah utama di Seoul. Hanya dengan menaiki subway, anda boleh melawat banyak tempat pelancongan di Seoul dan sekitarnya. Cuma perkara yang perlu anda tahu adalah memahami peta subway dan arah untuk dituju. Mungkin mudah bagi anda untuk membaca peta subway. Untuk ke suatu tempat, contoh ke Myeongdong dari Itaewon, anda perlu tahu di stesen mana perlu anda naik dan stesen untuk anda tukar line subway seterusnya, di stesen mana perlu anda turun. Kebanyakan traveller sangat arif dengan teknik membaca map subway, tambah pula dengan bantuan apps yang lebih memudahkan anda memilih line mana perlu yang dinaiki. Tetapi ramai juga yang telah sampai di stesen yang ingin dituju tetapi sesat pula di dalam stesen kerana ada setengah stesen yang mempunyai banyak pintu keluar ataupun exit. Setiap pintu keluar akan menghala anda ke tempat yang berbeza. Subway station yang besar dan bertingkat di bawah tanah mungkin mengelirukan anda. Oleh itu, selain daripada tahu di stesen mana perlu anda turun, amatlah penting jika anda tahu exit mana ataupun pintu keluar yang mana perlu anda keluar. Tapi bagi saya,
selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Yeah. Setakat membaca peta saja, memahami di atas rajahnya, mungkin kita tidak akan explore sendiri. Orang kata kita harus sesat 2-3 kali baru kita faham dah. Kita dah sudah mahir dengan situasi di tempat dengan tersebut. situasi. Okey, yang keenam, tempat membeli belah yang murah di Seoul pula. Bagi sesetengah traveller, tidak sah jika tidak membeli belah. Ada beberapa port shopping best yang boleh ditujui. Jika anda shopping di sini, pasti berbaloi-baloi. Antaranya di Myeongdong. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, di Myeongdong ada pasar malam. Untuk traveller yang mencari barangan kosmetik, skincare dan barangan berjenama, ini tempat yang harus ditujui. Beratus butik kosmetik dan barangan berjenama terdapat di sini. Pasti anda rambang mata selepas melihat signboard sale yang mereka pamerkan. Okey, yang seterusnya di Namdaemun Market. Pasar ini adalah port shopping terbaik untuk membeli souvenir. Daripada keychain, t-shirt I Love Korea hinggalah ke barangan kulit dijual di sini dengan harga yang berpatutan. Dan seterusnya adalah Gwangjang Market juga. Okey, kalau akak-akak ataupun makcik-makcik yang meminati barangan fabric ataupun jenis-jenis kain, Gwangjang Market merupakan tempat yang paling disukai. Pasar ini merupakan kawasan pemborong kain, terutamanya kain cotton dan Korean silk di bandar Seoul. Harga di sini juga tidak terlalu mahal dan berpatutan serta banyak pilihan. Dan yang terakhir sekali adalah bawa business card hotel ke mana saja anda pergi. Bahasa adalah masalah utama pelancong jika datang ke Korea. Seperti mana dimaklumkan tadi, orang Korea hanya berbahasa Korea saja. Jarang mereka berbahasa Inggeris. Dan oleh itu, antara salah satu sebabnya kenapa kita sendiri bila kita ke Korea, kita harus mempelajari bahasa basic mereka. Dan mungkin nasib kita tidak selalu baik. Mungkin kita akan tersesat dan tidak tahu cara untuk balik ke hotel. Oleh itu, dengan menyimpan business card hotel adalah cara yang boleh membantu anda untuk pulang ke hotel dengan selamat. Di Seoul, anda tidak akan mempunyai masalah untuk mendapatkan teksi awam. Setiap teksi di Seoul akan dilengkapi sistem GPS. Walaupun tidak semua teksi tahu bahasa Inggeris, dengan adanya business card tempat penginapan, pemandu teksi akan memasukkan alamat di GPS dan mudah bagi mereka menghantar anda terus ke tempat penginapan anda. Semua teksi di Korea menggunakan meter dan kebarangkalian untuk anda bertemu dengan pemandu teksi yang menipu adalah tipis. Ada beberapa jenis teksi terdapat di Seoul. Teksi biasa berwarna oranye dan silver. Kadar meter teksi ini bermula dari 3,000 won. Selain daripada dua jenis teksi ini, ada juga teksi pelancong dan teksi eksekutif berwarna hitam. Kadar meter yang digunakan oleh teksi ini lebih mahal dari teksi biasa. Oleh itu, disarankan pelancong menggunakan teksi berwarna oranye dan silver kerana kadar meter yang lebih murah. Untuk lebih banyak lagi information, ini antara 7 survival tips basic yang saya ingin kongsikan dengan para pendengar Durian Nusantara. Tetapi jika ingin untuk dapatkan lebih banyak tips, jika betul-betul mahu tahu bagaimana nak survive betul-betul di Korea, mungkin bukan saja survive dengan keadaan yang begini, orang kata macam memudahkan pergerakan di Korea Selatan, boleh ke website lurimatravel.com untuk mengetahui lagi bagaimanakah pergi ke Korea Selatan dengan bajet yang sangat murah saja. Itu antara yang boleh saya kongsikan dengan para pendengar Durian Nusantara yang jika berkeinginan ke Korea Selatan. Okey, itu saja pengenalan dari kami untuk Berita Nusantara pada hari ini, edisi 29 hari bulan Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat. Kita ke berita antarabangsa pula, Radi. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.
Manakala untuk berita-berita antarabangsa yang telah disusun oleh kami untuk Berita Nusantara edisi 29 Januari 2016 bersamaan dengan Hari Jumaat, antaranya adalah mengenai Sweden mahu hantar balik 80,000 pelarian dan permohonan suaka ditolak. Sweden akan menghantar balik 80,000 pelarian yang memasuki negara itu pada tahun 2015 dan permohonan suaka mereka juga tidak ditolak. Ini kata Menteri Dalam Negeri negara itu pada hari Rabu lepas. Beliau berkata kerajaan Sweden telah mengarahkan pihak polis untuk mengatur proses penghantaran balik tersebut. Langkah itu diumumkan semasa Eropah sedang berusaha untuk menangani krisis yang menyaksikan puluhan ribu pelarian tiba di pantai Greek dengan kebanyakannya melarikan diri daripada konflik di Syria, Iraq dan Afghanistan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB berkata, seramai 46,000 orang telah tiba di Greece pada tahun 2016 dan 170 orang terbunuh semasa dalam perjalanan laut. Menteri Dalam Negeri Sweden berkata proses penghantaran balik yang biasanya dilakukan oleh pesawat komersial akan dijalankan melalui pesawat sewaan khas memandangkan jumlah orang adalah ramai. Sweden yang dihuni seramai 98 juta orang adalah salah satu daripada negara-negara Kesatuan Eropah yang telah menerima pelarian dalam bilangan yang sangat terbesar. Negara itu turut menerima lebih daripada 160,000 permohonan suaka pada tahun 2015. Namun kini puluhan ribu akan dihantar pulang sama ada secara sukarela ataupun dipaksa. Bilangan ketibaan pelarian bagaimanapun telah menurun secara mendadak sejak Sweden memperkenalkan sistem pemeriksaan pengenalan foto sistematik ke atas pelancong pada 4 Januari lalu. Ia diperkenalkan ekoran kejadian seorang pekerja di sebuah pusat pelarian ditikam dan pembunuhnya membawa persoalan kepada tentang keadaan yang sesak di pusat-pusat seumpamanya selain terdapat hanya sedikit pekerja untuk menjaga mereka. Okey, seterusnya ini mengenai pesawat Air India berpatah balik ke Delhi. Pesawat Air India yang membawa 160 penumpang dalam laluan penerbangan ke Milan terpaksa membuat pusungan kembali ke New Delhi selepas 30 minit berlepas berikutan asap dikesan di dalam kabin. Jurucakap penerbangan tersebut memberitahu pendaratan tersebut adalah sebagai tindakan pencegahan selepas kru kabin memberitahu mengenai asap yang terdapat dalam kabin kira-kira setengah jam pesawat berlepas dari lapangan terbang New Delhi pada petang Selasa lepas dan kesemua 160 penumpang selamat dan telah dipindahkan ke pesawat lain. Punca kejadian asap tersebut akan disiasat. Insiden yang mendapat liputan negatif itu bukan kali pertama bagi syarikat penerbangan tersebut yang tidak pernah mendapat keuntungan sejak tahun 2007. Bulan lalu, sebuah pesawatnya membawa lebih 200 penumpang terpaksa kembali ke Mumbai selepas 3 jam meluncur di udara selepas aduan mengenai kelibat tikus di dalam kabin. Insiden yang sama melibatkan haiwan perosak berkenaan juga pernah berlaku pada awal tahun lalu sewaktu penerbangan dari Delhi ke Milan. Okey, Radi pula? Ya, seterusnya berita mengenai taksi Uber di Perancis diarah bayar ganti rugi sebanyak ringgit Malaysia 5.54 juta. Syarikat kereta sewa yang beroperasi menggunakan aplikasi iaitu Uber diarah membayar ganti rugi sejumlah 1.2 juta euro iaitu sekitar 5.54 juta ringgit kepada pemandu taksi di Perancis oleh sebuah mahkamah menurut dokumen yang dilihat oleh wartawan. Bayaran kepada Kesatuan Taksi Kebangsaan itu berikutan aduan pemandu Uber bertindak seperti taksi tradisional dengan menunggu di jalan raya untuk mendapatkan pelanggan. Keputusan mahkamah itu dibuat pada hari kedua protes besar-besaran pemandu teksi yang berang dengan perkhidmatan Uber yang didakwa mengambil alih 1/3 perniagaan mereka. Uber Perancis dituduh kurang berkomunikasi dengan pemandunya mengenai peraturan untuk kereta sewa persendirian. Menurut Undang-Undang Perancis, kereta sewa persendirian perlu balik semula ke garaj masing-masing selepas menghantar pelanggan dan tidak boleh meletak kenderaan atau berlegar di jalan raya. Uber menafikan dakwaan itu, menyatakan ia sering mengingatkan pemandunya pulang ke garaj masing-masing selepas perjalanan. Jadi
masalah Uber ni bukan saja di Perancis, di Malaysia dulu kita sempat dengar masalah kerana dengan sistem kereta sewa menggunakan aplikasi ni mengganggu pemandu-pemandu teksi tradisional yang menggunakan yang menunggu dan mengambil penumpang. Dan seterusnya, berita mengenai rahsia panjang umur di Kathmandu, India, seorang wanita berusia 112 tahun mendakwa umurnya panjang kerana dia menghisap rokok. Wah, menarik ni. Batuli Lamichane yang lahir pada Mac 1903 mengaku menghisap 30 batang rokok sehari sejak 95 tahun yang lalu. Tambahnya, tabiat itu bermula ketika berusia 17 tahun dan ia membantu hidupnya lebih lama berbanding penduduk lain di kampungnya, termasuk anaknya sendiri. Kata beliau lagi, saya tidak peduli berapa usia saya, tapi saya sangat tua. Saya sudah menyaksikan banyak perkara sepanjang hidup saya. Biarpun mencecah usia 112 tahun, Batuli tidak putus-putus merokok hingga 30 batang sehari seperti kebiasaan selalunya. Saya merokok sejak 95 tahun yang lalu. Merokok tidak salah, katanya. Bagaimanapun, dia menasihatkan supaya tidak menghisap rokok yang diperbuat secara komersial. Sebaliknya, beliau mencadangkan rokok buatan tempatan yang dikenali sebagai bedi, tembakau yang dibungkus dalam daun tendu. Suaminya meninggalkannya 80 tahun lalu selepas berhijrah ke India untuk mencari kerja. Anak sulungnya pula berusia 85 tahun. 4 anaknya yang lain sudah meninggal dunia dan dia turut mempunyai beberapa cicit. Percakapan Batuli kebanyakannya tidak jelas, namun cicitnya memberitahu neneknya mampu melakukan kerja harian sendiri. Dia kini hidup atas derma yang disumbangkan oleh kuil Hindu di tempat kediamannya. Batuli percaya ada rahsia tertentu untuk hidup panjang. Orang zaman moden berdepan terlalu banyak tekanan. Mereka yang tidak mahu bekerja atau hidup menyendiri pada usia tua tidak akan hidup lama. Oleh itu, anda perlu aktif dan bebas daripada tekanan. Menarik ni, fakta baru. Rahsia umur panjang adalah menghisap rokok yang banyak, iaitu sekitar 30 batang sehari. Tapi nasihat daripada nenek ini, jangan merokok, jangan menghisap rokok komersial, tapi lebih dia galakkan rokok-rokok tradisional yang diperbuat daripada original tembakau. Itu saja berita antarabangsa yang telah kami sediakan dan kami susun untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti kita teruskan dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Raditya Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Antara berita-berita politik dan hal ehwal semasa yang telah disusun oleh kami untuk edisi Berita Nusantara bertarikh 29 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat, antaranya adalah mengenai pengubahsuaian bajet 2016 oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Tun Razak yang telah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada hari semalam iaitu Khamis 28 Januari 2016 dan beliau telah mengumumkan tentang 11 langkah penstrukturan dan pengubahsuaian sebagai lanjutan daripada pembentangan bajet sebelum ini yang telah pun berlangsung pada Oktober 2015. Langkah tersebut adalah demi memastikan ekonomi dan kewangan negara pada jajaran yang betul. Najib berkata ia berpaksikan kepada dua tunjang yang memfokuskan kepada menjaga dan memelihara kebajikan serta kesejahteraan hidup rakyat. Antara intipati yang mendapat perhatian umum adalah mengenai pelepasan cukai RM2,000 Malaysia kepada pembayar cukai individu yang berpendapatan RM8,000 Malaysia sebulan ke bawah untuk tahun taksiran 2015 dan pengurangan potongan
pemotongan KWSP sebanyak 3% mulai Mac 2016 sehingga Disember 2017. Pemotongan itu, menurut Najib, dijangka meningkatkan perbelanjaan penggunaan swasta sehingga 8 bilion ringgit Malaysia setahun. Selain itu, Najib juga ada menyebut mengenai penguatkuasaan serta-merta penjualan rumah berharga hingga RM300,000 Malaysia yang terhad kepada pembeli rumah pertama. Turut diumumkan adalah jaminan bahawa kerajaan tidak akan menghentikan mana-mana penjawat awam termasuk lantikan kontrak pelaksanaan satu kenaikan gaji tahunan kepada penjawat awam pada 1 Julai dan keputusan kerajaan yang tidak akan melaksanakan tambatan ringgit. Berikut pula adalah beberapa pengumuman penting lain yang termasuk dalam langkah-langkah penstrukturan tersebut. Antaranya adalah bagi projek perumahan rakyat berharga RM35,000 Malaysia, kerajaan menerusi BSN dan Bank Rakyat menawarkan pakej pembiayaan pada kadar 4% yang memberi manfaat kepada lebih 10,000 pemilik rumah. Sumbangan 30% daripada levy HRDF akan disediakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran pekerja termasuk pekerja yang diberhentikan, menggandakan usaha pematuhan dan pengauditan terhadap pengelak cukai. Kerajaan mahu lebih berhemah dalam perbelanjaan terutamanya dalam bekalan dan perkhidmatan menerusi usaha merasionalisasi pemberian geran. Dan institusi kewangan pembangunan dan dana modal teroka milik kerajaan akan menambah dana RM6 bilion Malaysia dalam penyediaan pembiayaan kepada PKS dan syarikat permulaan. Dan berikut pula adalah 5 perkara utama yang merumuskan pembentangan beliau pada hari semalam, iaitu yang pertama, langkah proaktif, telus dan realistik seiring dengan cabaran ekonomi semasa. Yang kedua, ekonomi negara masih utuh, tumbuh dan berkembang serta berdaya tahan dipacu oleh aktiviti ekonomi domestik. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat akan terus didahulukan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan tidak terjejas. Yang keempat, kerajaan komited melaksanakan langkah konsolidasi fiskal. Dan yang terakhir adalah pengubahsuaian bajet ini bertunjangkan kepada prinsip shared responsibility oleh segenap lapisan masyarakat. Dan pengubahsuaian bajet 2016 itu, dalam pembentangan pengubahsuaian bajet 2016 oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak yang telah pun berlangsung di PICC semalam, isu pendidikan turut disentuh. Beliau mengumumkan mengenai 4 program tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA yang akan diteruskan. Itu yang pertama, program Beasiswa Nasional bagi 20 pelajar terbaik lepasan Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka seluruh dunia. Yang kedua, program keras kejuruteraan bagi 200 orang pelajar ke Jepun, Korea, Jerman dan Perancis masih lagi teruskan. Yang ketiga, program lepasan bursary bagi 744 orang pelajar pengajian peringkat ijazah pertama di IPTA dan IPTS dalam negara. Yang keempat, pengambilan baru 8,000 pelajar untuk diberikan beasiswa bagi pengajian yang ditetapkan di peringkat ijazah pertama dalam negara. Itu antara sekitar pengubahsuaian bajet 2016 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak yang berlangsung di PICC pada 28 hari bulan Januari 2016, itu bersamaan dengan hari Khamis, itu berlaku semalam. Yeah. Okey. Yang terakhir daripada saya adalah mengenai berita daripada Thailand, di mana Kerajaan Tentera Thailand akan mengadakan pilihan raya umum pertengahan tahun depan walaupun draft perlembagaan baru yang dicadangkan belum mendapat kelulusan referendum awam. Ini ujar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Jeneral tentera itu yang telah merampas kuasa pentadbiran negara daripada golongan ahli politik 2 tahun lalu sekali lagi menegaskan bahawa dirinya tidak mahu berada lebih lama dalam kuasa pentadbiran. Beliau kata beliau sudah pun merancang untuk mengadakan pilihan raya umum 2017 sejak Mei
telah merancang untuk mengadakan pilihan raya umum 2017 sejak Mei 2014. Dan beliau tidak mahu memegang kuasa lebih lama lagi dan tidak mahu meraih sebarang kepentingan peribadi. Walau bagaimanapun, katanya, Prayut Chan Ocha berkata, persoalan sama ada negara itu akan melalui proses pilihan raya umum pertengahan tahun depan bergantung kepada respons rakyat dan referendum dalam meluluskan draft perlembagaan. Referendum bagi draft perlembagaan direncanakan pada Julai tahun ini seperti yang diatur dalam perancangan negara. Katanya lagi, dia telah menyertai politik dan menganggap kepimpinan negara pada Mei 2014 dapat menangani masalah yang menjadikan Thailand sebuah negara bermasalah. Kerajaan sivil yang memerintah sebelum ini gagal mentadbir negara dan tidak mampu mengawal bajet. Dan beliau juga menambah, rakyat Thai perlu berhenti daripada hanya patuh kepada ahli politik memandangkan negara tidak bergantung sepenuhnya kepada politik. Thailand, menurut Prayut Chan Ocha, memerlukan kerjasama oleh semua pihak. Okey, Radi pula apa ya? Ya, seterusnya berita daripada Indonesia. KPK ataupun Komisi Pembanterasan Korupsi Indonesia mahu contohi SPRM dalam mengendalikan kes rasuah. Indonesia meletakkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ataupun singkatannya SPRM sebagai contoh sebuah badan tunggal yang menangani kes rasuah. Itu yang disampaikan oleh Timbalan 2 Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Keutamaan Pejabat Petugas Presiden, iaitu Yanuar Nugroho. Menurutnya, seperti yang dipetik media tempatan, Indonesia boleh mencontohi kaedah dan fungsi SPRM dan juga badan seumpamanya di Hong Kong yang berjaya mencapai indeks persepsi rasuah atau CPI yang lebih tinggi daripada republik berkenaan. Jelas, Yanuar di Malaysia dan Hong Kong hanya memiliki satu badan yang khusus dalam menangani kes rasuah, sementara di Indonesia dikendalikan oleh 3 pihak, iaitu Komisi Pembanterasan Korupsi iaitu KPK, Polisi Republik Indonesia atau singkatannya Polri dan Badan Kehakiman. Idea yang paling asas adalah kes rasuah perlu ditangani oleh satu badan tunggal. Kita boleh merujuk pada contoh yang mudah iaitu Malaysia dan Hong Kong. Malaysia itu meraih 54 mata CPI. Itu yang disampaikannya pada Majlis Corruption Perception Index 2015 di Jakarta. Itu disampaikan oleh Yanuar. Yanuar yang mengajak menggubal dasar membincangkan cadangan itu berpendapat dengan adanya lembaga tunggal anti rasuah, maka pembahagian kuasa akan lebih jelas. Jika hanya ada satu pihak yang berkuasa menguruskan kes rasuah, polis boleh menangani hal jenayah lain manakala pihak kehakiman menguruskan hal perbicaraan. Jika kita serius mahu menangani rasuah, kita perlu berfikir mengenainya. Bagaimanapun masih banyak perlu dibincangkan dengan pihak polis dan institusi kehakiman. Ditambahnya lagi, berdasarkan data CPI, Indonesia kini berada di kedudukan ke-88 dari 168 dengan 36 mata. Hong Kong pula berada di kedudukan ke-18 dengan 75 mata, sementara Malaysia berada di kedudukan 54 dengan 50 mata CPI. Seterusnya, masih lagi di Indonesia, tapi kali ini mengenai bencana alam di mana Gunung Bromo telah pun mengeluarkan lava. Gunung berapi Bromo mula meletus dengan memuntahkan lahar pada beberapa hari kemarin dan pusat pemerhatian vulkanik turut melaporkan letusan debu serta gegaran di sekitar gunung tersebut. Pengarah Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, iaitu Ayu Dewi Uta berkata status gunung itu masih kekal di tahap 3 dan semua aktiviti berhampiran Bromo dihentikan. Sementara itu, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Vulkanik dan Geologi iaitu Edi Prasojo berkata Gunung Bromo kini memasuki fasa letusan. Tambah beliau lagi, kami melihat beberapa aktiviti vulkanik di dalam gunung tersebut. Jadi semua aktiviti di sekitar Gunung Bromo ini telah dihentikan. Dan masih lagi berita dari Indonesia, tapi kali ini mengenai gerakan LGBT. Menteri Indonesia mahu LGBT dihalang masuk universiti. Seorang Menteri Indonesia mahu komuniti lesbian, gay, biseksual dan transgender atau singkatannya LGBT dihalang masuki universiti di negara itu kerana bimbang ia boleh merosakkan moral pelajar. Ketinggian nilai dan moral
perlu dipertahankan. Universiti adalah pelindung moral negara, kata Menteri Teknologi, Kajian dan Pendidikan Tinggi Indonesia iaitu Muhammad Nasir. Katanya komuniti LGBT boleh merosakkan moral negara dan universiti pula mampu mempertahankan nilai moral dan nilai nenek moyang masyarakat Indonesia. Muhammad mengulas mengenai sebuah organisasi di Indonesia iaitu di Universiti Indonesia atau lebih dikenali sebagai UI yang dikenali kumpulan sokongan dan pusat sumber untuk kajian seksualiti SGRC yang menawarkan kaunseling kepada pelajar yang terlibat dengan LGBT. Tambahnya lagi, dia menghubungi rektor UI dan diberitahu SGRC tidak mendapat kebenaran untuk ditubuhkan di universiti berkenaan. Baru-baru ini, beberapa risalah yang diedarkan oleh kumpulan LGBT mencetuskan bantahan pelajar yang menuduh pihak universiti membiarkan LGBT menular di kampus. Situasi itu turut menerima kritikan dalam kerajaan dengan ahli parlimen iaitu Nasir Dijamil menyatakan LGBT adalah ancaman serius kepada negara. Komuniti LGBT tidak harus dibenarkan berkembang atau diberi ruang dalam menjalankan aktiviti. Lebih serius lagi, anggota LGBT pergi ke universiti untuk menjalankan kajian saintifik dan membuat kumpulan perbincangan. Dan itu saja berita politik dan hal ehwal semasa untuk tarikh hari ini iaitu 29 Januari, dan kita rehat sebentar sebelum nanti kita teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Untuk berita ekonomi dan bisnes yang telah disusun oleh kami untuk edisi Berita Nusantara bertarikh 29 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat. Okey, antaranya adalah mengenai Dewan Negara Malaysia telah pun luluskan usul TPPA. Malaysia kini bersiap sedia untuk menganggotai Pakatan Perdagangan terbesar dunia apabila ia mendapat kelulusan Dewan Negara semalam bertarikh 28 Januari 2016 bersamaan dengan hari Khamis untuk menyertai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik ataupun TPPA. Pada persidangan khasnya pada hari Khamis malam, Dewan Negara meluluskan usul menyokong penyertaan Malaysia dalam TPPA berdasarkan undi suara. Kelulusan usul itu diumumkan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang. Sebanyak 21 senator membahaskan usul itu yang dibentangkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed yang menurut beliau akan meningkatkan lagi daya saing Malaysia di peringkat serantau dan global. Okey, itu secara kasarnya Malaysia akan menganggotai TPPA. Alright. Okey, seterusnya ini berkenaan dengan industri kandungan kreatif akan terus mencatatkan pertumbuhan baik di sebalik kelemahan dan ketidaktentuan ekonomi global. Ini dapat dilihat menerusi permintaan berterusan pengguna serta kewujudan pelbagai platform penyedia kandungan di dunia. Fakta yang akan saya sebutkan ini adalah jangkaan industri kandungan kreatif dan animasi sepanjang menjelang 2016 sehingga tahun 2020. Okey, yang pertama, apakah jangkaan pasaran global 5 tahun akan datang? Setakat 2014, industri kandungan kreatif tumbuh lebih 3% dengan nilai pasaran global sebanyak $500 bilion. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers ataupun PwC, pasaran ini dijangka berkembang sehingga $680 bilion menjelang 2020. Okey, adakah pasaran Malaysia dijangka baik? Industri hiburan terpantan dijangka mencatat
pertumbuhan sebanyak 1.5% dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pasaran di Malaysia pula menghampiri 2.6 bilion US dollar dan dijangka akan tumbuh sehingga 2.8 bilion US dollar ke 3 bilion US dollar dalam tempoh 5 tahun. Manakala sumbangan industri kandungan kreatif dalam keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK pula dijangka pada kadar 17%. Okey, apakah antara segmen yang berpotensi? Produksi animasi Malaysia ataupun animation Malaysia kini dilihat unggul di rantau Asia Tenggara. Malaysia kini dalam usaha untuk menjadikan negara hub animasi dengan meningkatkan kemampuannya dalam pembangunan teknologi multimedia. Mengikut sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan, segmen ini akan menyumbang kepada 35 hingga ke 40% daripada pasaran industri kandungan kreatif negara secara keseluruhan. Oleh itu, adakah wujudnya peluang pekerjaan bagi industri ini di Malaysia? Ya, sangat cerah. Peluang pekerjaan cerah. Bagaimanapun Malaysia masih kekurangan bakat yang bersedia untuk memasuki pasaran animasi ini. Malaysia mensasarkan agar industri ini mewujudkan sekurang-kurangnya 11,000 pekerjaan baru menjelang tahun 2020 nanti. Daripada jumlah ini, 30% disumbangkan segmen animasi, itu sekitar 2,500 ke 3,000 pekerjaan baru. Jadi cadangan saya kepada pakar-pakar grafik yang berminat dengan pakar-pakar grafik ataupun anak-anak muda yang berminat kepada animasi, grafik, mungkin boleh menyertai bidang ini kerana peluang pekerjaan yang diwujudkan adalah cerah untuk 5 tahun akan datang. Okey, dan yang terakhir untuk berita ekonomi dan bisnes adalah mengenai 5 cabaran utama pekerja wanita di Malaysia. Ini ingin sekali saya kongsikan kerana saya sendiri seorang wanita dan mungkin saya boleh kongsikan kepada para pendengar, bukan saja tertumpu kepada wanita, mungkin kepada suami-suami juga, untuk memahami kan, dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Okey, usahawan dan tenaga kerja wanita di Malaysia masih berhadapan dengan beberapa cabaran utama, terutamanya berkenaan ketidaksamarataan dalam perundangan Malaysia. Berikut ada 5 perkara yang digariskan oleh Bank Dunia. Yang pertama, mengenai tuntutan pemotongan cukai. Menurut penasihat pejabat pengarah Global Indicators Group daripada Bank Dunia, iaitu Melissa Mary John, di Malaysia, suami dapat menuntut pemotongan cukai bagi isteri. Walau bagaimanapun, isteri tidak boleh menuntut potongan cukai ke atas pendapatan bagi pasangan, iaitu bagi suami. So memang agak tidak balance lah dekat situ. Yang kedua, tiada jaminan kerja. Menurut penasihat pejabat pengarah Global Indicators Group ini, iaitu Melissa Mary John berkata, perundangan Malaysia tidak dapat memberi jaminan kerja kepada ibu yang mengambil cuti bersalin. Beliau mendakwa di Malaysia tiada undang-undang yang menjamin ibu yang bekerja ada mendapat kembali jawatan mereka apabila kembali dari cuti bersalin. Selain itu, perundangan Malaysia juga tidak memberi cuti menjaga anak yang dianggap penting di setengah negara termasuk Sweden, Croatia dan Kanada. Ini memang sangat tidak adil sebenarnya, sebab kalau di negara-negara luar, mereka mendapat hampir 6 bulan bercuti, dan 3 bulan pertama mereka fokus kepada menjaga anak, dan 3 bulan kedua mereka masih lagi bercuti tetapi boleh melakukan kerja di rumah, dari rumah. Dan ini yang dianggap, ini sudah pun dibawakan, usul ini sudah dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita kepada pihak kerajaan yang teratas untuk memberikan bukan saja maternity leave, tetapi juga memberi paternity leave, iaitu memberi cuti bersalin kepada bapa pula. Kerana suami akan membantu isteri dan sebagainya ketika waktu crucial tu kan. Dan ada juga terjadi beberapa kes di mana apabila wanita kembali bekerja, mereka tidak memegang jawatan yang mereka sandang sebelum mereka cuti bersalin. Mungkin mereka di-downgrade kan. Itu menjadi persoalan. Dan bila ditanya kepada majikan berkata mereka ada hak untuk merubah
akan mengubah jawatan seseorang itu dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pengambilan kerja berdasarkan jantina. Tambah Melissa, sesetengah pekerjaan menghadkan pengambilannya kepada lelaki sahaja. Ini diikuti dengan alasan bahawa kerja tersebut hanya dapat dilakukan oleh golongan lelaki berdasarkan beberapa faktor, terutamanya kemampuan. Melissa turut berkata perundangan Malaysia tidak melarang diskriminasi tersebut. Tetapi kalau kita tengok sekarang, kebanyakan pekerjaan yang dahulunya, kalau kita campak balik ke belakang, yang dahulunya kebanyakannya kerja dilakukan oleh lelaki, sekarang boleh dilakukan oleh wanita. Contohnya wanita boleh bawa kapal terbang dan sebagainya. Kan? So jadi ini adalah menjadi masalah di Malaysia kerana undang-undang buruh tidak ada kesamarataan di situ. Okey, ketidaksamarataan dalam pengiktirafan. Wanita Malaysia tidak diberi pengiktirafan yang secukupnya bagi kerja yang mereka lakukan. Menurut Melissa, ini walaupun kerja mereka setaraf kerja yang dilakukan oleh pekerja lelaki. Dan yang kelima, yang terakhir, kesukaran menukar kewarganegaraan pasangan dan anak. Perundangan Malaysia memudahkan pekerja lelaki warga negara untuk mendapatkan hak kerakyatan untuk isteri dan anak-anaknya dan bukan berwarga negara Malaysia. Walau bagaimanapun, Melissa berkata ia tidak sama bagi pekerja wanita yang ingin mendapatkan kerakyatan bagi suaminya dan anak-anaknya yang bukan berwarga negara Malaysia. Dan ini antara yang telah saya kongsikan mengenai 5 cabaran utama pekerja wanita di Malaysia. Dan saya pastinya Kementerian Pembangunan Wanita masih lagi berterusan terhadap isu-isu ketidaksamarataan ataupun isu-isu mengenai pekerja wanita agar mereka mendapat hak yang sama rata sama dengan lelaki. Mereka masih lagi perjuangkan isu tu. Okey, itu saja berita-berita yang telah kami sampaikan untuk Berita Nusantara edisi 29 bulan Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat yang merupakan penutup bagi minggu ini. Dan ini merupakan hari terakhir kita bersiaran di bulan Januari 2016 dan kami tidak akan bersiaran pada 1 Februari 2016 kerana itu merupakan hari wilayah. Dan kami akan bersiaran semula pada 2 Februari 2016 iaitu hari Selasa pada minggu hadapan. Okey Radi, sebelum kita melabuhkan tirai, kita bercuti-cuti sakan hujung minggu ini, bercuti sakan minggu ini, kata-kata bijak seperti biasa. Sebelum menutup, saya akan bacakan potongan kata-kata motivasi mengenai persahabatan di mana berbunyinya, dalam hidup ini mungkin kita tidak cukup baik untuk semua orang, namun kita akan selalu menjadi yang terbaik di mata seorang sahabat yang baik. Kena dengar lagu Sheila on 7. Sahabat sejati. Sheila on 7. Sheila. Okey, itu saja. Selamat berhujung minggu. Dan saya, seperti biasa, kami di Durian Nusantara ingin mencadangkan agar anda membawa anak-anak menghabiskan hujung minggu dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Pelbagai acara yang boleh dilakukan di tempat masing-masing. Tapi apa-apa pun, jaga diri, pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang yang tersayang, jaga diri baik-baik, itu yang paling penting. Dan kepada yang masih bujang, mungkin boleh berjumpa dengan kawan-kawan, menghabiskan waktu senggang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah, beri input kepada diri sendiri, kan? Mungkin boleh merencanakan berbuat sesuatu yang berfaedah, mengembungkan kocek masing-masing. Betul. Okey, itu saja daripada kami untuk minggu ini. Untuk hari ini, insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Salam hormat, salam sayang, jaga diri. Salam cinta damai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.